Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. So, hari ni aku nak review sikit pasal situasi yang kita sedang hadap sejak daripada 18 Mei hari tu sehinggalah ke hari ni. Dan aku nak bincang pasal benda yang aku rasa benda ni dah lama sangat korang pendam. Aku rasa dah lama sangat bermain dalam fikiran kita, iaitu bilakah COVID-19 ni akan terhapus. Okey, seperti mana yang korang tahu, kita sedang berada dalam satu fasa ataupun satu norma kehidupan yang baru. Kenapa norma kehidupan yang baru? Sebab kita dah tak boleh buat benda yang selalu kita buat macam sebelum-sebelum ni. Sebelum PKP ni, kita dah tak boleh buat. Kita dah kena buang habit-habit yang selalu kita buat. Lagi-lagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan social distancing, semua benda tu setakat ni memang tak dibenarkan. Kalau tengok pada perintah kerajaan, apa-apa aktiviti yang melibatkan perjumpaan, apa-apa event sekalipun, aktiviti keagamaan yang melibatkan keramaian memang tak dibenarkan, supaya bertujuan untuk mengelakkan penularan wabak ni. Jujur aku katakan, aku ni memang jenis yang payah nak stay at home. So nak tak nak aku kena ubah cara aku tu. So aku kena ubah lifestyle aku. Dah tak boleh nak lepak, dah tak boleh nak gede-gede spend time dengan member kan. Nak main futsal sekalipun pun tak boleh. Sebab semua perkara yang selalu kita buat tu melibatkan social distancing. So nak tak nak korang kena hadam lah. So jujur katakan, bila mana aku kat rumah ni, banyak agak benda aku belajar. Dan aku rasa alhamdulillah hubungan aku dengan family tu makin rapat Bersaksi cinta di atas cinta. Berdasarkan pemerhatian aku tentang penularan wabak COVID-19 di Malaysia, sejak daripada 18 Mac lalu sehinggalah ke 4 Mei dan sehinggalah ke hari ni, alhamdulillah aku nampak Malaysia ni masih dalam keadaan terkawal dan statistik menunjukkan yang negara kita berpotensi untuk hilang daripada rantaian COVID-19. Tapi aku berani jamin yang COVID-19 ni tak akan hilang sepenuhnya. Disebabkan kalau korang nak tahu, coronavirus ni adalah merupakan virus yang paling baru ditemui. So bila mana virus tu baru, so penyelidikan ataupun pencarian vaksin tu akan mengambil masa yang lama. So tapi korang jangan risau, ada berita gembira. Tapi tiada jaminan dan kepastian. Penyelidik daripada negara China telah melakukan fasa kedua ujian vaksin COVID-19. Beliau berkata sebaik sahaja keputusan fasa kedua disiapkan, mereka akan masuk ke fasa ketiga percubaan klinikal yang mungkin akan mengambil masa yang lebih panjang untuk disiapkan dan melibatkan sukarelawan. Dalam satu temu ramah eksklusif di Pejabat Kedutaan China semalam, Sun berkata pasukannya telah mengadakan perbincangan dengan pihak Malaysia yang menunjukkan minat yang tinggi untuk turut serta dalam proses penyediaan vaksin itu di China, terutama dalam fasa ketiga percubaan klinikal. So aku rasa kemungkinan COVID-19 tu akan terhapus, tapi tak akan sepenuhnya sebab semua benda masih dalam keadaan R&D. Baru-baru ni Datuk Seri Nur Hisham bin Abdullah mengeluarkan statement di Twitter, mengatakan Malaysia perlu mengajar rakyat untuk hidup dengan COVID-19 ni bagi tempoh yang lama, berkemungkinan 5 tahun. So komen aku rasa logik 5 tahun tu, sebab setakat ni tiada apa-apa jaminan dan tiada apa janji daripada mana-mana pihak. Even Pertubuhan Kesihatan Dunia pun mengatakan COVID-19 ni tak akan terhapus sebab COVID-19 ni adalah virus yang paling baru dan payah nak dikawal. So bila mana ia baru, ia akan melibatkan masa yang lama dalam proses penyelidikan demi penyelidikan untuk mencari vaksin. So kalau begitu, aku rasa kalau ia melibatkan masa yang lama, dah tentu ia akan mengambil masa yang lama. So aku nak share kat korang satu peristiwa yang mungkin kita terlepas pandang ataupun kita tak perasan. Di mana pernah berlaku satu pandemik yang sangat menggemparkan dunia pada tahun 1980.
lebih besar.